السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi perbahasan daripada syarahan terpilih daripada kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang mana malam ni insya-Allah kita akan bahas bab yang ke-13. Bab yang ke-13 ni pada muka surat 110. Bab yang ke-13 di bawah tajuk melihat kepada orang yang kerjanya mengajak orang lain mengikuti sunnah adalah ibadah. Kita tengok apa yang disebutkan dalam kitab ni, muka surat 110 tu. Hadis dipetik daripada kitab Talbis Iblis. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nadharu ila ar-rajuli min ahli sunnati yad'u ila as-sunnah wa yanha 'anil bid'ati ibadatun. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, melihat dan meneliti seseorang daripada ahli sunnah yang mengajak kepada sunnah dan yang menegah daripada melakukan bid'ah itu ialah ibadah. Kata-kata Abdullah bin Abbas ni dikatakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya telah dinukilkan dan diletakkan dalam kitab Syarah Usul Al-I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, dan dikatakan hadis ni mauquf. Status hadis ni ialah mauquf. Kita tengok syarah dan tahqiq dia sebut situ. Ini adalah disebabkan ia boleh membawa seseorang lebih hampir kepada dorongan untuk melakukan sunnah. Maka setiap jalan yang boleh menarik dan mendorong seseorang kepada kebaikan dan sunnah pastinya dianggap ibadah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi, innama mathalul jalis as-salih wa jalis as-su' kahamilil miski wa nafikhil qir, fahamilul miski imma an yukhdhiyaka wa imma an tatba'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, wa nafikhul qir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntaninah. Maksud hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari dan dinilai sebagai hadis yang sahih. Maksud dia sesungguhnya teman yang baik, al-jalisus salih, dan juga teman yang buruk, iaitu al-jalisus su', perumpamaannya seperti penjual minyak wangi dan juga tukang besi. Hamilil misk maksudnya pembawa ataupun penjual minyak wangi. Wa nafikhil kir maksudnya tukang besi. Fahamilul miski imma an yukhdhiyaka wa imma an tatba'a minhu
penjual minyak wangi dapat memberikan kewangian untukmu, iaitu dengan cara engkau membeli daripadanya. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, ataupun engkau mendapat aroma wangi dengan sebab dekat dengannya. Wa nafikhul kir, dan ada pun tukang besi yang diumpamakan sebagai al-jali susu, iaitu kawan teman rapat yang buruk. Imma an yuhriqa thiyabak, dekatnya kamu dengannya itu akan menyebabkan pakaian kamu itu terbakar dengan sebab percikan api di tempat dia buat besi itu. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah, ataupun kamu akan mendapat bau aroma yang tidak enak dengan sebab dekat dengannya. Daripada bab yang ke-13 ni, kata penulis rahimahullah dan juga pensyarah hafizahullah ta'ala, nak sebut pada kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas yang ada pada muka surat 110 tu. Kata Abdullah bin Abbas, an-nadharu ila ar-rajuli min ahli sunnah yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ati ibadatun. Melihat ataupun bersama dengan satu orang daripada kalangan ahlus sunnah. Hadis tu sebut an-nadharu ila ar-rajuli min ahli sunnah. Kamu lihat, kamu tengok, kamu duduk dekat, kamu rapat dengan satu orang lelaki daripada kalangan ahli sunnah. Yang mana lelaki ni dia buat apa? Yad'u ila sunnah. Dia tu ahli sunnah, lepas tu dia seru orang untuk melakukan sunnah. Dia perkenalkan sunnah, dia promote sunnah. Sama ada dia tu seorang pengajar ataupun dia orang biasa yang selalu mempraktikkan sunnah. Sama ada orang tu dia seru orang kepada sunnah dengan cara dia bacakan hadis, dia kongsikan daripada pengetahuan ilmu dia, ataupun praktikalnya dia tak bercakap, tapi orang tengok dia buat. Dan bila mana orang tanya kenapa buat macam ni, dia akan sebut okey, ini daripada sunnah. Orang ni pun masuk dalam kalangan rajulun min ahli sunnah yad'u ila sunnah. Dia menyeru orang kepada sunnah. Wa yanha 'anil bid'ah, dan dia melarang daripada bid'ah. Ibadatun, ianya dikira sebagai ibadah. Hadis ni hadis mauquf yang dinisbah disandarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ni nak cerita pada kita kebaikan pada seorang manusia itu ialah pada dua perkara. Yang pertama yad'u ila sunnah, yang kedua yanha 'anil bid'ah, menyeru manusia kepada sunnah, ataupun yang kedua sekali, yang kedua ni ialah menegah orang daripada bid'ah. Kebanyakan orang dia boleh buat bahagian pertama tu, iaitu dia menyeru orang pada sunnah. Ini lebih mudah dan lebih ringan. Kita hanya perkenal pada orang satu amalan sunnah. Mungkin peringkat awal orang akan tengok pelik, tapi lama kelamaan bila mana kita terangkan dengan baik, jadi dia boleh terima sedikit demi sedikit. Walaupun agak berat, dan sifat orang yang bawa sunnah ni memang berat pun. Sebab tu kalau kita tengok pesanan Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran, dalam surah Luqman kepada anaknya, bila mana dia pesan kepada anaknya, amiru bil ma'ruf, kamu suruh orang buat perkara ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, dan kamu tegah ataupun kamu tukar kemungkaran yang ada dalam masyarakat tu. Selesai dia sebut beberapa perkara, akhir ujung tu ayat tu dia sebut wasbir 'ala ma asabak, sabarlah terhadap apa yang bakal menimpa kamu. Ayat tu jadi petunjuk pada kita bahawasanya bagaimana orang yang buat dua kerja ni, dia akan sampai pada satu keadaan, satu situasi, orang akan meluat, orang akan tak suka, walaupun dia daripada kalangan orang yang tak ada problem. Sama macam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi belum dilantik menjadi rasul, Nabi terkenal sebagai gelaran Al-Amin, digelar oleh masyarakat dengan gelaran Al-Amin. Nabi pada waktu belum jadi rasul ni, Nabi sangat disenangi oleh masyarakat Arab, Quraisy ataupun masyarakat Arab secara umumnya yang ada di Mekah pada waktu tu. Mereka ada kepercayaan yang tinggi pada Nabi. Tapi bila mana Nabi start buat kerja yang kedua, Nabi bukan baik seorang diri dia, Nabi promote orang untuk jadi baik,
Dan Nabi sebut benda-benda yang dipandang baik itu ada sebahagiannya mungkar ataupun tak betul di sisi Tuhan. Bila mana Nabi dah bercakap dengan cara lagu ni, bermulalah penentangan pada Nabi. Sebab tu kalau kita baca hadis tentang bad'il wahyi, permulaan penurunan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi terima di Gua Hira, Nabi turun beritahu kepada isteri dia Khadijah. Khadijah tenangkan Nabi. Khadijah beritahu pada Nabi untuk berjumpa dengan satu orang, Waraqah bin Naufal, sepupu pada Khadijah. Apa respon Waraqah bin Naufal lepas pada dia dengar Nabi dapat sekian-sekian ayat? Dia kata, hadzan namus allazi yulqihi Musa. Inilah namus ataupun Jibril yang pernah bertemu dengan Musa. Kemudian kata Waraqah, orang yang dapat kedudukan macam ni, orang yang dapat keistimewaan lagu ni, akan sampai satu waktu kaumnya akan menghalau dia keluar daripada kampung tempat tinggal dia. Nabi pun tanya, amukhrijiyahum, adakah aku dikeluarkan kerana hanya nak sebut benda ni? Kata Waraqah bin Naufal, tidak akan ada ataupun tak pernah ada mana-mana Nabi, mana-mana Rasul yang dapat apa yang macam kamu dapat ni disenangi oleh kaumnya. Itu petunjuk nak beritahu pada kita bahawasanya mana-mana keadaan, lembut tara mana pun, sederhana setara mana pun, bila mana nak bercakap tentang sunnah, dia akan sampai waktu orang perasan, orang tak suka, orang akan meluat. Itu benda yang tak dapat dielakkan. Sebab tu hari ni kalau orang yang nak bercakap sunnah, dia nak ejah bagi lembut dan nak larang pada bid'ah ni, tak mau guna perkataan bid'ah, nak guna perkataan lain. Tapi last sekali orang akan cam, dan orang akan rasa dia sedang mengkritik amalan dan mengganggu gugat kebiasaan yang telah dilakukan. Pada waktu tu bermulalah penentangan. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, daripada hadis ni, orang-orang yang melihat orang macam ni dan dia boleh duduk sekali, duduk bersama dengan yang macam ni ataupun bersama dengan kumpulan macam ni, dalam hadis ni yang kita tengok muka surat 110 ni, kata Abdullah bin Abbas, ibadatun, maknanya dia bahagian daripada ibadah yang diberi nilai pahala. Nak sebut pada kita bahawasanya nak arah orang ataupun nak ajak orang buat pada sunnah ni mudah, tapi nak larang orang daripada buat bid'ah itu lagi payah. Kadang-kadang nak ajak orang pada sunnah tu pun dah payah dah pun. Hakikatnya ianya ialah sesuatu yang berat. Hanya kita nak perkenalkan sunnah. Kalau setakat kita perkenalkan sunnah-sunnah yang simple, orang boleh terima. Tapi dia bila mana sampai sunnah tu menukar kebiasaan, maka ia perlukan sedikit kesabaran, perlukan keteguhan dalam hati orang yang menyampaikan tu. Okay. Kemudian Dr. Zaharuddin dia syarah dan dia sebut dalam tahqiq dia ni, perumpamaan hadis nak sebut pada kita orang yang mencari kumpulan-kumpulan yang baik, mencari orang-orang yang terbaik untuk dia berkawan. Sebab tu dalam hadis yang muka surat 111 tu dia sebut al-jalisus salih wal jalisus su. Kawan yang baik, al-jalis ni maksudnya kawan yang kita duduk sekali, kita sembang dengan dia. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Seseorang tu dia berada di atas agama kawan dia, kawan rapat dia. Maka lihatlah kawan rapat dia macam mana agama. Nak tunjuk pada kita pentingnya pemilihan orang yang kita rapat. Sebab tu manusia dia kena sedar, walaupun dia kata saya boleh berkawan dengan mana-mana orang jahat saya boleh berkawan, orang baik saya boleh berkawan, orang makan rasuah pun saya berkawan, orang isap dadah pun saya berkawan, tapi saya tak ikut dia orang. Tapi dalam banyak petunjuk, imma ayat Quran ataupun hadis Nabi, kalau kita tak ikut kerja buruk dia, kita terpalit, dikira sebagai bersubahat dengan dia. Ini benda yang kita kena tahu. Manusia ni dia akan ada sifat terpengaruh, kuat mana pun kita. Dan terpengaruh ni bukan hanya kepada orang muda, hatta kepada orang yang dah berumur menjangkau lebih pada 60-70 pun. Sebab sifat manusia ni dia memang terpengaruh dengan suasana persekitaran yang dia duduk. Benda tu tak dapat dielakkan, tak dapat dinafikan. Sebab bila mana kita duduk dengan orang tu bercakap dengan kita, dia mencorakkan cara fikir kita, dia menjadikan kita boleh mengiyakan apa yang dia sebut, walaupun peringkat awalnya kita macam tak bersetuju dengan apa yang dia sebut. Sebab tu dalam hadis diberi penekanan
Pilih orang yang hendak kamu duduk bersama. Tujuan dia apa? Untuk menjaga istiqamahnya orang tu dan tak kenanya orang tu dengan benda-benda yang buruk. Sebab tu kalau kita tengok Abdul Rahman bin Muljam yang bunuh Saidina Ali, dia antara orang yang alim tapi terpengaruh. Sebab tu kalau kita tengok dalam sirah, Abdul Rahman bin Muljam ni siapa? Dia ni seorang tabi'in penghafal Quran pun. Dan dia punya hebat ilmu hafalan Quran tu, siapa yang beri kepada dia pengiktirafan? Umar Al-Khattab. Bila mana Umar Al-Khattab hantar Amru bin Al-As jadi gubernur di Mesir, Amru bin Al-As hantar surat, tolong hantar pada kami satu orang guru Quran yang boleh hajar Quran pada orang Mesir. Maka Umar pun pilih Abdul Rahman bin Muljam. Umar hantar surat kepada Amru bin Al-As supaya diberi penempatan, beri tempat tinggal pada Abdul Rahman bin Muljam ni, dan beri pada dia sedikit imbalan ataupun gaji lah untuk dia duduk di Mesir. Tapi dia duduk di Mesir, dia ajar ilmu Quran, dia berkawan dengan beberapa orang yang tercemar dengan pemikiran Khawarij, yang belajar Quran sekali dengan dia. Sebab dalam hadis lain Nabi sebut, orang-orang yang ada pemikiran ni hebat bacaan Quran dia, puasa dia hebat, ibadah dia hebat. Tapi tiap-tiap hari duk dengar apa yang mereka cerca terhadap kerajaan di bawah pemerintahan khalifah pada waktu tu, terutamanya pada zaman Uthman, lepas tu pergi kepada zaman Ali bin Abi Talib. Sehingga Abdul Rahman bin Muljam ni kalau kita tengok, dia sanggup travel daripada Mesir pergi ke Iraq, ke Kufah, semata-mata nak bunuh Ali. Dan dia lihat dia bunuh Ali tu menurut kepada perintah dalam Al-Quran. Sebab tu kalau tengok bila mana dia bunuh Ali dengan senjata dia pada waktu subuh, orang kata pada dia, kamu bunuh ni menantu Nabi, kamu bunuh ni orang yang Nabi sebut sekian-sekian dan sekian-sekian. Dia boleh jawab, dia kata, aku bunuh kerana tuntutan Quran. Dan waktu dia bunuh tu pun, dia tikam Ali pun, dia baca ayat Quran, dan dia tak rasa dia salah. Nak sebut apa? Al-Jalis, orang yang dia duduk sekali, dia berkawan, mempengaruhi dia sehingga dia rasa dia tak salah dan dia betul. Sebab tu dalam bab ni, dalam perkara memilih kawan untuk kita sembang apa semua ni, walaupun benda tu kita nampak kecil, tapi sebenarnya dia ada kesan yang besar. Kita tengok muka surat 112 tu, dia sebut lagi, Imam Ibn Battal menjelaskan, hadis ini menunjukkan larangan bermajlis dengan orang yang mendatangkan gangguan, seperti orang yang berbuat ghibah atau membela kebatilan. Larangan bermajlis. Ibn Battal dia kata hadis ni larangan bermajlis dengan orang yang suka buat gangguan. Gangguan apa? Iaitu suka ghibah. Ghibah ni maksudnya kita kutuk orang, kita mengumpat orang. Okay. Dan menjadi masalah di akhir zaman ni, bahkan benda ni pun disebut oleh Ibnu Jauzi pada bab-bab yang akan datang dalam kitab dia Talbis Iblis. Bagaimana majlis-majlis ilmu bertukar menjadi majlis ghibah orang. Macam zaman kita ni lah, majlis-majlis kuliah agama ni, awal-awal tu baca kitab lagi 2-3 baris. Jumpa satu isu, dia sedap kona isu tu, dia pergi pada kata korang. Ima dia kata pada kerajaan pemerintah, dia kata pada orang perseorangan, ataupun dia tuju pada mana-mana orang yang tak sehaluan dengan dia dalam pandangan agama ataupun pendapat agama. Majlis yang suci itu, yang dinaungi oleh para malaikat, berubah menjadi majlis ghibah orang. Tapi pandai cover lah. Dia sebut, kita sebut je, kita tak sebut nama, kita kata je, nak tunjuk contoh. Tapi ia termasuk daripada perkara yang melazimi selalu dengan cara tu. Dia rasa suka dan seronok dengan benda tu. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Sebab tu kalau kita tengok majlis-majlis ilmu para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus salih, majlis mereka ialah majlis membahaskan ilmu, bahas ayat Quran, bahas hadis Nabi, bincang perkara-perkara berkaitan ibadah. Dan kalau kita tengok majlis-majlis ilmu, sifatnya ialah mendatar. Mendatar ni maksud dia apa? Dia macam, kalau orang tu jenis ahli majlis ilmu pun, dia akan perasan majlis ilmu yang betul ni ialah majlis ilmu yang bincang benda tu, tak akan cakap lebih, cakap tentang ilmu. Tuan-tuan nak rasa benda tu, tuan-tuan boleh duduklah majlis ilmu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Tu majlis ilmu yang boleh kata bersih lah, tak ada lah nak kata korang.
Ada satu orang duduk depan meja guru ni, meja syekh ni, bawa satu kitab matan ilmu sekian, dia baca, syekh pun syarah. Kalau syekh tu dia mengajar dengan cara tu, datang ke Malaysia ni orang kita tidur lari. Orang kita rasa, syekh tak padan dengan doktor, profesor depan setara ni aku boleh mengajar. Tapi tak naik-naik pun, sebut je aku boleh mengajar. Dia tu suruh ketar juga nak naik. Okay. Cuma ada orang dia rasa bosan. Itu benda yang kita kena tahu. Hakikat majlis ilmu. Sebab tu kalau majlis ilmu ni, majlis tu dia tak bincang ilmu sangat, tapi dia banyak cakap tentang hal orang. Lepas tu banyak cakap benda-benda yang sia-sia, orang ramai penuh. Orang suka. Orang boleh pergi attend tiap-tiap hari. Dia kalau majlis ilmu yang betul ni, dia punya orang kata apa, kedatangan orang tu untuk akhir zaman ni lah. Saya bukan nak kata orang kata apa, orang yang datang ramai majlis ilmu ni, majlis ilmu tak betul, ustaz tu yang mengajar tak betul. Cuma nak beritahu bahawasanya sifat manusia ni, dia dengan ibadah benda baik dia akan ada turun naik. Dia akan ada waktu. Hatta sahabat sendiri pun, hatta Nabi sendiri pun, dia tak mengajar tiap-tiap hari. Tujuan dia apa? Takut sa'amah ataupun samah